Zombie Apocalypse. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid cikgu yang berada di seluruh pelosok negeri, seluruh pelosok negara di mana saja kamu berada. Jadi hari ini kita akan bertemu lagi dalam kelas PDPR kita sekali lagi. Sebelum kita mulakan kelas ataupun sebelum kita bersama-sama belajar suatu benda yang baru, saya nak kongsi dulu apa kata-kata hikmah, kata-kata mutiara untuk hari ini. Iaitu yang pertama sekali, jangan sekali-kali kita meremehkan sesuatu perbuatan yang baik walaupun hanya sekadar senyuman. Okey, jadi setiap yang baik itu ada ganjaran dia. Jangan kita nak pelekehkan, jangan kita nak kata alah dia ni buat macam ni, jangan. Okey, maksud dia sekadar senyuman pun dah bagus. Okey, jangan kita remehkan. Senyuman itu pun bagus sebenarnya, memberi kita satu positif yang menyeronokkan, okey, semangat. Okey, orang tengok pun orang rasa semangat. Okey, itu senyum. Okey, itu saja mutiara kata untuk hari ini dan pelajaran kita adalah topik yang seterusnya. Okey, yang sebelum ni kita nak masuk perimeter, yang ni kita nak masuk luas bentuk gabungan. Okey, di mana standard kandungan dia adalah 6.3.2 dan apa yang saya harapkan kita dapat belajar hari ini ialah kita dapat menentukan luas gabungan dua bentuk melibatkan segi 4 tepat, segi 4 sama, segi 3 sama sisi, segi 3 sama kaki dan segi 3 bersudut tegak. Dan bahan rujukan yang berikan merujuk semasa kita belajar ni adalah menggunakan buku teks Matematik KSSR muka surat 224 dan 225. Jom kita terus ke. Okey, hari ini kita nak berenang bersama-sama sebab saya walaupun tak pandai berenang tapi saya suka snorkeling. Saya rasa seronok bila snorkeling ni sebab kita tengok hidupan laut kan. Itu selingan lah. Jadi kita sama-sama bersama belajar, sama-sama kita berenang lah. Okey, kita snorkeling sama-sama. Okey, jadi luas bentuk gabungan. Luas bentuk gabungan. Okey, kita tengok situasi yang pertama. Kira luas bentuk gabungan yang diwarnakan oleh cin. Okey, kita tengok gambar rajah sini yang saya tunjuk ni. Okey, dia nak kira luas bentuk gabungan. Okey, konsep dia sama dengan perimeter yang sebelum ni saya sentuh, iaitu luas bentuk gabungan yang bercantum ini, okey, bezanya dia sama je. Okey, dia ada dua gabungan, okey, dua bentuk, okey, yang sama. Cuma yang bezanya adalah kalau perimeter kita hanya kira sisi luar kan. Okey, tapi luas lain. Luas kita kira apa? Kita kira sisi luar juga, tapi kita cuma ambil dua saja. Iaitu satu unit untuk panjang dan satu unit untuk lebar. Satu unit untuk panjang dan satu unit untuk lebar. Itu saja yang kita ambil. Kalau perimeter kita kira semua yang luar. Tetapi yang luas tak. Okey, kita cuma ambil dua saja. Okey, tak semestinya luar Yang ni pun maksudnya bila gabungan tu kita pecahkan dulu dua bentuk itu. Kita pecahkan dua bentuk itu. Okey, kemudian kita kira satu-satu. Itu maksud dia nak kira luas. Okey, kalau perimeter kita gabung semua, kita kira luar saja. Okey, itu beza dia. Okey, jadi kita tengok contoh di sini. Jadi bila macam ni dia ada dua bentuk, A dan juga B. Okey, A dan juga B. Okey, bila A macam mana? Okey, jadi untuk formula luas. Untuk luas dia ada formula dia. Formula dia apa? Kita tengok sini formula dia. Formula dia adalah ni. Panjang darab lebar untuk segi 4 sama ataupun segi 4 tepat. Dan 1/2 darab tapak darab tinggi untuk luas segi 3. Tapi untuk formula segi 3 ni saya lebih suka, sebenarnya dia terpulang. Kalau standard dia memang tapak darab tinggi. 1/2 darab tapak darab tinggi. Tapi kalau saya tak kisah pun. Tapi sebenarnya konsep dia sebenarnya tapak darab tinggi sebenarnya. Tapi cuma saya nak memudahkan kamu. Okey, sama juga kita boleh buat je panjang darab lebar dan bahagi 2. Ini.
Okey, tapi konsep yang sebenarnya macam ni tapak sebab segitiga ni tapak dia, ni tinggi dia. Okey, tapi sebenarnya bagi saya ini untuk memudahkan kamu, untuk kamu tidak keliru dengan terlalu banyak formula. Itu je sebenarnya. Tapi kamu kena tahu bahawa yang asal dia macam ni tapak dan tinggi. Okey, ini untuk memudahkan kamu supaya kamu ingat satu saja. Segi empat panjang dan lebar. Segitiga panjang dan lebar bahagi 2. Itu saja. Untuk memudahkan kamu. Okey? Okey. Jadi pengiraan dia kita tengok sini untuk segi 4 tepat, darab saja 4 darab. 4 darab 4 kamu akan dapat 16 unit 2. Okey, kenapa unit 2? Kenapa saya tengok sini? Kenapa unit 2? Okey, beza kalau perimeter dia hanya unit saja ataupun cm saja, tetapi kalau untuk luas sebab dia darab. Bila darab kita kena darab semua. Okey, kalau unit maksudnya unit dengan unit, jadi unit ada 2. Jadi unit 2. Okey, contohlah macam bahasa Melayu kan biasa kita tulis perkataan dia bersama sama, betul kan? Okey, tetapi dalam WhatsApp, dalam chat kamu tulis sama 2, betul? Sama-sama, kan? Konsep dia macam tu lah. Okey, kita nak short formkan dia. Kita tak boleh nak tulis 16 unit-unit, kan? Jadi kita matematik ni dia nak banyak nombor, jadi kita buat 16 unit 2. Sebab unit darab dengan unit jadi unit kuasa 2. Okey, benda yang sama. Okey, konsep dia macam itulah, lebih kurang selingan. Okey, kemudian untuk luas segitiga ialah 1/2 darab 2 unit tambah 4 unit. Kamu akan dapat nilai dia adalah 4 unit. Kemudian kamu tambahkan kedua-duanya. 16 tambah 4 kamu akan dapat 20 unit. Boleh? Itu saja. Okey, yang seterusnya, yang kedua ni tingkap tentang gambar tingkap. Berapakah luas permukaan dinding yang telah dicat? Yang telah dicat. Mana cat? Ni, yang biru ni. Telah dicat. Jadi, ada dua bentuk. Bentuk yang pertama yang A ni. Okey, bentuk yang kedua adalah yang B ni. Jadi, ini adalah bentuk apa? Mula kena pasti bentuk apa? Ini adalah bentuk segi empat tepat. Ini adalah bentuk segi empat tepat. Kenapa segi empat tepat? Sebab sisi dia tidak sama panjang. Itu saja. Kalau sisi ni sama panjang, adalah segi empat sama. Boleh? Itu saja konsep dia. Sangat mudah. Okey. Sekarang kita pergi kepada operasi kita darab juga. Nampak luas segi empat. Ni bukan segi empat sama tau. Segi empat saja. Segi empat ialah panjang darab lebar. Segi empat sama ataupun segi empat tepat lah. Okey. Panjang darab lebar. Jadi sini panjang darab lebar. Jadi 3 meter darab 2 meter. Tambahkan dengan 3 meter darab 5 meter. Okey, kamu boleh buat cara macam ni. Ni cara yang sebenarnya lah. Cara pengiraan dia. Kamu juga boleh buat macam yang atas ni. Kamu buat satu-satu. Boleh. Kamu buat contohnya, kamu buat A. 3 meter darab 2 meter. B. 3 meter darab 5 meter. Boleh. Kemudian kamu tambahkan keduanya. Tak ada masalah. Dah cepat, macam ni pun boleh. Dua-dua boleh. Tak ada masalah. Bagi saya benda tu tak ada menjadi isu lah. Okey, tak ada masalah. Okey, jadi jawapan dia 21. Okey, seterusnya. Sambil-sambil kita berenang tu, kita pergi kepada situasi yang ketiga dan juga keempat. Okey, lama oksigen saya ni. Okey, sambil-sambil berenang, tengok ikan lumba-lumba seronok juga kan. Cuma Malaysia ni susah sikit nak jumpa lah. Ada. Di Sabah ada ikan lumba-lumba. Di Tioman nasib ada. Kadang-kadang ada. Okey. Di Redang Perhentian saya tak pasti. Okey. Jadi seterusnya kita tengok sini. Itu selingan sajalah. Selingan saja. Okey, seterusnya. Kita tengok lebih kurang macam gambar layang ni kan. Jadi ada dua bentuk. Bentuk yang pertama segitiga. Bentuk yang kedua segitiga. Apa beza kedua-dua bentuk ini? Apa beza? Tak ada beza pun. Sama je. Ini adalah segitiga kaki sama sisi. Ini kaki sama. Okey. Okey, jadi kita kira sini. Ingat formula dia. Macam tadi, kalau ada dalam buku teks, formula dia 1/2 darab tapak darab tinggi. Kalau saya, panjang darab lebar darab bahagi 2. Boleh. Okey. Tapi dengan syarat kamu kena fahamlah. Air masuk dalam mulut tu yang terbatuk tu. Okey, jadi kita tengok sini. A dan juga B. Ingat, bila gabungan, maksudnya kamu kena asingkan dulu. Ni adalah A dan ini adalah B.
kena asingkan dulu. Jangan kamu kira semua memang tak dapat. Kamu kena pecahkan dia dulu. Okey, pecahkan. Nampak ni, dia pecahkan dia. Okey, jadi kamu kira macam ni. Ini boleh guna kaedah potong. Jadi sini potong, sini akan jadi 30. Sini akan jadi 1200. Ini pula, okey, panjang dia berapa? Tinggi dia 60. Okey, di sini ada sedikit, nampak ni, dia bentuk segitiga tu maksud dia ada dua ni. 60 dengan 40. Kenapa 60 dengan 40? Sini 40, tinggi dia 40. 60 tu sini 60. Kamu tak perlu. Yang ni pula, okey. Yang ni berapa dia punya tu? 60 tambah 10 tambah 10 dia akan jadi 80 sini. Okey. Kemudian baru kita potongkan dia. Sini akan jadi di 50. Jadi kamu akan dapat sini 4000 cm. Jadi kamu akan dapat 5200 cm. Okey. Itu saja pengiraannya. Okey, seterusnya kita pergi kepada situasi yang keempat, menanam rumput. Ayah menanam rumput pada kawasan melorit seperti yang ditunjukkan. Cari luas kawasan berumput itu ni. Yang berumput ni, yang ni dia dah potong. Okey, yang berumput saja. Jadi macam mana kita nak buat? Okey. Bila situasi macam ni, dia ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah bentuk besar A, yang kedua adalah bentuk kecil B. Jadi A tolak B nanti. Sebab dia nak tahu apa? Dia nak tahu kawasan yang berumput saja. Maksudnya kawasan yang melorit ni saja. Jadi sebab tu kena tolak. Kalau dia tak tanya, kamu kena, kalau dia di luar sini, kamu kena tambah. Tetapi ini di dalam. Bila di dalam, kena tolak. Itu konsep dia. Kalau di luar, kena tambah. Nampak ni, di luar kan? Ni, yang ni di luar. Jadi kena tambah. Tetapi yang ini berada di dalam. Bila di dalam, kena tolak. Sebab tu dia kena tolak. Okey? Boleh? Jadi kamu darabkan dulu sini. Okey, kemudian yang kedua, darabkan dia dua. Ini kamu akan dapat nilai dia berapa lah. Okey, 4.8 darab 6. Kamu akan dapat sini. Sini 8, 4, 28. Jadi sini adalah 28.8 meter. Yang ini akan jadi 4. Jadi jawapan adalah 24.8 meter persegi. Ingat, nama dia luas ini, nama unit dia adalah persegi. Tambah buruk sikit tulisan pen ini. Okey, ataupun simbol dia 2 lah. Simbol dia 2. 2 kecil kuasa 2 persegi. Dia macam ni. Okey, bukan 2 besar 2 besar salah dia persegi 2. Jadi itu simbol dia. Sama ada km, m ataupun sentimeter. Boleh? Okey, sekarang ni kita nak balik semula. Kita dah letih dah snorkeling dengan ni. Apa ni, dolphin ni pun nak balik ke tempat dia. Jadi kita kembalilah untuk kita buat latihan sama-sama. Jom. Ikut saya, ini adalah latihan dia. Okey, latihan yang kita akan buat kejap lagi. Kita akan buat. Jom kita buat sama-sama 4 latihan ini. Jom kita kembali ke rumah kita. Okey, kita dah kembali semula untuk kita buat latihan sama-sama. Okey, kita tengok yang pertama, situasi yang pertama. Hitung luas setiap bentuk gabungan di bawah. Okey, hitung luas. Jadi ini adalah, kita taruh A dan ini adalah B. Okey. Jadi A sama juga A. Kita buat, kalau cara saya buat macam ni. A sama dengan 7 meter darabkan dengan 7 meter. Jadi kamu akan dapat nilai A adalah 49 meter persegi. Ataupun meter kuasa 2 lah. Ataupun meter 2. Okey, meter persegi. Okey, seterusnya ni pula. Okey, B. B adalah segitiga Jadi segitiga 4. Okey, sini 5, sini 5. Sini. Sini pun mesti. Ni 6 lah. Kenapa 6? 7 tolak 1. 7 tolak 1. Jadi 6. Jadi 4 meter darabkan dengan 6 meter bahagi 2. Jadi kamu akan dapat nilai dia adalah 12 meter persegi. Jadi kamu tambahkan dia
49 meter persegi tambah 12 meter persegi sama dengan 61 meter persegi. Okey, itu cara dia. Boleh ya? Okey, yang 5 tu apa? Yang 5 ni selingan saja. Okey, yang 5 ni selingan. Kalau sekolah menengah dia ada pengecurunan C. Kecurunan dia. Okey. Jadi ini selingan dia saja nak bagi kamu keliru. Kamu ingatkan ni adalah segitiga apa? Segitiga kaki sama. Segitiga sama. Okey, seterusnya ini pula kita tengok yang kedua. Okey, yang kedua ni ada sama juga, ada dua. Jadi A dan juga B. Jadi kita selesaikan ini dulu. A. Okey, tinggi dia adalah 10. Okey, tapak dia berapa? Tapak dia 6. Jadi 6 cm darabkan dengan 10 cm bahagi 2. Jadi kamu akan dapat nilai dia 30 cm 2. Okey, manakala B pula? Okey, B kita tengok betul-betul ya. Yang mana B? Okey, 18. Jadi dia punya panjang dia adalah 18 cm darabkan dengan 2 cm sama dengan 36 cm 2. Okey, yang lain-lain ni apa? Yang lain-lain selingan saja. Selingan saja. Okey, ni untuk kira perimeter boleh lah. Okey, selingan saja. Jadi kamu akan tambahkan 30 cm 2 tambah 36 cm 2. Jadi kamu akan dapat 66 cm 2. Itu sahaja. Okey, ingat untuk luas, untuk tajuk ruang ni dia macam susah pengiraan dia, tapi sebenarnya nombor dia kecil. Dia tak susah mana. Okey, dia lebih senang. Cuma kamu kena faham dia. Dan jalan kerja dia panjang sikit. Kamu kena buat satu-satu. Okey, kita pergi kepada latihan seterusnya. Okey, yang ni dia nak kawasan berlorek. Okey, kawasan yang berlorek. Jadi bila kawasan berlorek kena guna tolak. Kenapa? Sebab dia kalau tambah tadi, saya kata tambah tadi kena, kalau di luar kena tambah kan. Ni di dalam. Jadi kena tolak. Jadi yang pertama sekali lah kamu kena ambil satu yang besar, A besar, ni yang besar, kemudian ni B yang kecil. Jadi kita kira yang besar dulu. Jadi yang besar 100 darabkan dengan 100. 80 ni abaikan dulu. Sebab dia ambil panjang dan juga lebar. Jadi kita ambil A sama dengan 100 meter darabkan dengan 100 meter. Jadi kamu akan dapat nilai dia adalah 1000 meter persegi. Okey, kita pergi pula B pula. B macam mana? B yang ni. Jadi ini adalah segitiga. Jadi 80 meter darabkan dengan 50 meter bahagi 2. Kamu akan dapat nilai dia adalah 2000 meter. Minta maaf, yang ni bukan 1000 10.000. Alamak, saya pun dah tersilap lah. 10.000 meter. Okey, ada 4 sifar. Okey, jadi kita tolakkan 10.000 tolakkan dengan 2.000. Jadi kamu akan dapat nilai dia adalah 8.000 meter persegi. Boleh? Okey, seterusnya kita pergi yang B. Okey, sama juga. Satu yang besar A, kemudian yang kecil B. Kita kena kira yang besar dulu. Yang ni kita kena kira yang besar. Kalau yang atas tadi, kita boleh pilih sama ada B dulu atau A dulu. Tetapi yang ni kita kena ambil yang besar dulu. Okey, jadi yang besar dia. Okey, jadi macam mana kita nak tahu? Kita tengok ni ada garisan ni. Ini adalah sama. Jadi sini adalah 3. Sini pun adalah 3. Jadi jumlah sini semua sekali adalah 6. Jumlah sini adalah 8. Yang ni cerun tak perlu. Ingat, cerun tak perlu sebab tu dia bagi 2. Kamu kena ingat bahawa segi 3 adalah separuh daripada segi 4. Okay, sebab tu dia bagi 2. Jadi sini 8 cm darabkan dengan 6 cm bahagi 2. Jadi kamu akan dapat nilai dah 24 cm 2.
Okey, manakala yang B pula. Yang B senang. Okey, sebab dia segi 4 sama. Jadi 3 cm darabkan dengan 3 cm. Kamu akan dapat nilai adalah 9 cm. 2. Kemudian kamu tolakkan 24 cm 2. Tolakkan dengan 9 cm 2. Kamu akan dapat nilai dia adalah 15 cm 2. Okey, itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Saya harap kamu dapat belajar suatu benda yang baru. Okey, kita bertemu lagi di kelas yang lain. Okey, semoga berjumpa lagi. Selamat belajar. Assalamualaikum. Bye.